Hai, Alhamdulillah kita berada pada video part yang kedua fungsi kuadratik dengan menggunakan kalkulator Casio Class Swiss 570EX. Bagi siapa yang dah terlepas pada sesi yang pertama, you boleh klik dan scroll cikgu punya video yang part yang pertama yang kita dah bincangkan menggunakan kalkulator Class Swiss, boleh menyelesaikan kita punya beberapa soalan dan juga boleh menyimak soalan kita berkaitan dengan fungsi kuadratik. Baik, video part yang kedua ini kita akan tunjukkan pula bagaimana soalan-soalan berkaitan dengan trial SPM sebenar yang menggunakan kalkulator Casio Class Swiss 570EX. Dan part yang kedua ini, kita akan tengok soalan-soalan yang kita akan gunakan kalkulator ini menggunakan fungsi iaitu quadratic inequalities ataupun ketaksamaan kuadratik. Okey, jom tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat kita punya soalan yang pertama ini bermain dengan soalan Negeri Sembilan. Soalan Negeri Sembilan 2021, kertas 1 soalan nombor 6. Baik, seorang ahli astronomi menggunakan model matematik untuk meramalkan pelanggaran antara sebuah planet dengan asteroid ya. Ada sebuah planet lah. Bumi pun planet juga tetapi mungkin planet ni planet yang lain, tak pasti ya. Diberi bahawa lokus gerakan planet. Lokus kan kita ada belajar dalam bab koordinat geometri. Kita ada belajar lokus. Ini lokus dalam bentuk bulatan ya. Dan lokus gerakan asteroid pula ini dalam bentuk garis lurus. Makna kata planet tu bergerak dalam keadaan berpusing gitu. Yang mana kita punya gerakan untuk lokus asteroid pula dia datang nak menghentam. Gitulah ceritanya, okey. Dan ahli astronomi tersebut dia tengah mengkaji pergerakan kedua-dua tersebutlah, planet dan juga asteroid tu, nak tengok pelanggar ke tak pelanggar. Dan dia kata cari jumlah nilai K sekiranya pelanggaran tersebut tidak berlaku. Okey, jadi kita pelanggaran tidak berlaku. Jadi sebenarnya kita boleh kaitkan dengan bab koordinat geometri ni, ya, koordinat geometri. Iaitu kita ada 3 kes ya. Kalau dia berlanggar dalam keadaan 2 titik. Lepas langgar lagi dalam bulatan. Kalau you masih ingat lagi, kalau pelanggaran kita nak cari 2 intersection point. Ya, kita juga boleh gunakan persamaan serentak atau kita boleh kaitkan juga dengan kita punya B kuasa 2 tolak pi AC lebih besar daripada kosong. Kalau dia hanya menyentuh pada satu titik sahaja, B kuasa 2 tolak pi AC. So kita akan gunakan nilai pembezalaian tersebut, iaitu B kuasa 2 tolak pi AC. Itu idea dia. Tetapi bagaimana kita nak menggabungkan dua formula ni ataupun dua persamaan itu? Persamaan lokus ya. Cikgu tulis dulu. X kuasa 2, apa persamaan kita? X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Boleh nampak ya, Y kuasa 2 tolak 2X tambah 5Y sama dengan 1. Cikgu pindahkan sebelah kiri tolak 1 kira ni sama dengan kosong. Ini persamaan yang pertama lah. Persamaan yang kedua ni, ini cikgu jadikan persamaan kedua boleh tak? Nampak lebih cantik sikit. Persamaan pertama ni kita akan jadikan X tu single. Dia boleh jadi X dalam sebutan Y ataupun Y dalam sebutan X. Untuk mengelakkan pecahan, maka kita akan jadikan X tu seperkara rumus. So, kalau KY tambah X sama dengan 3, maka X kita sama dengan 3 tolak KY. Maka ini adalah persamaan pertama kita untuk kita punya untuk asteroid. Yang kedua adalah untuk kita punya rumus ataupun fungsi untuk kita punya lokus bagi kita punya planet tersebut. Jadi dia sebut kata pelanggaran tidak berlaku. Bagaimana kita nak menggabungkan kedua-dua persamaan ini? Cikgu ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi kita akan masukkan persamaan satu. Cikgu tulis sini ya. Gantikan ataupun masukkan persamaan satu ke dalam persamaan kedua. Jadi X tu masuklah ke dalam tu. Jangan confuse ni KY Okey, jadi cikgu masukkan Jadi kita gunakan pen warna hitam boleh. Right, so 3 tolak KY. Ini untuk X ni, kuasa 2 ni. Nampak? Okey, tambah Y kuasa 2. Berhati-hati sikit tau. Cikgu rasa macam panjang ni. Tolak 2X sekali lagi. 3 tolak KY. Tambah dengan 5Y. Tolak 1 sama dengan sifar. Okey, semua dah bermain dengan Y. Tadi ada XY. Tadi persamaan 1 pun ada XY. Tapi sekarang kita dah masukkan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 yang tinggal hanya Y. Perasan tak? Ada Y kuasa 2 dengan Y sahaja. Okey. Jadi apa kita buat? Kita kembanglah macam biasa dulu. Ingat fokus kita nak buat apa? Fokus kita nak buat apa? Dia kata bila pelanggaran tidak berlaku, maka kita nak gunakan B kuasa 2 tolak 4AC less than 0. Ini keyword yang kita nak pakai ni. Tapi sebelum tu kita susun baik-baik dulu. Kembangkan dapat 9 tolak 6 KY tambah K kuasa 2 Y kuasa 2. Tambah lagi Y kuasa 2 yang ini pula. Yang ini kembangkan yang ini pula. Negatif 6 tambah 2 KY tambah 5Y tolak 1 sama dengan sifar. Okay. So far so good. Okay. Dia kena penuh dengan kesabaran bila nak jawab soalan kita punya berkaitan dengan yang panjang-panjang ni kan. Jadi cikgu nak kumpulkan Y dengan Y boleh? Cikgu kumpulkan Y dengan Y ni, cikgu pakai warna merah lah. Gitu. Y dengan Y dan cikgu factorizekan Y kuasa 2 keluar sekaligus. So yang tinggal dalam ni hanya K kuasa 2.
dengan 1 ada kat depan ni 1. Kalau tak ada tu 1 lah. Sebab kalau kita kembang balik, kita akan dapat kedua-dua terms ni balik semula. Betul tak? Okey. So sekarang kita fokus untuk y pula. Mana y? Negatif 6ky tambah 2ky. Berapa? Jadi negatif 4ky negatif 4ky. Lepas tu ada lagi y tak? Ada lagi 5y tambah 5y 9 tolak 6 3 tolak 1 2. So tambah dengan 2 sama dengan kosong. Okey. So cikgu dah nampak dah a b kita ni. So tapi tak apalah, cikgu factorizekan ini sekaligus boleh tak? Yang y ni kita nak keluarkan y kat belakang. Yang positif tu 5 kan? Maka 5 cikgu letak ke depan, yang negatif 4ky ni jadi tolak 4k kat situ. Cikgu factorizekan tau. Yang lain salin balik lah. K kuasa 2 tambah 1 ya, y kuasa 2 belakang tambahkan dengan 2 sama dengan sifar. Okey. Alright, so next kita dah dapat dah ABC. Patah balik soalan tadi lah. So A kita K kuasa 2 tambah 1, B kita sama dengan 5 tolak 4K, C kita sama dengan 2. So nak buat apa next step? Tadi cikgu dah beritahu dari awal-awal bahawa kita target kita untuk gunakan nilai pembeza layan. Bahasa Inggeris dipanggil sebagai discriminant value, bahasa Melayu dipanggil sebagai nilai pembeza layan. Kenapa kurang daripada kosong? Sebab pelanggaran tersebut tidak berlaku dan kita boleh anggapkan bahawa orbit planet tersebut berpusing dan juga garis lurus itu tidak bertemu. Bila tidak bertemu, mana kata dia tidak ada pintasan lah. Tidak ada pintasan di antara kedua-dua mereka, maka kita boleh gunakan B kuasa 2 tolak 4AC less than 0. Okey, mari kita boleh tengok sini. Right, cikgu buat situ. Kita akan gunakan apa tadi? Cikgu tunjuk tadi. B kuasa 2 tolak 4AC less than 0. Okey, B kita apa? Panjang sikit ni. B kita K kuasa 2 tambah 1. Oh, sorry. B bukan yang ni yang cedok. Ni B kita. B 5 tolak 4K. Alright, kuasa 2 tolak 4A. Okay, kuasa 2 tambah 1 C2 less than 0. Mari kita tengok dekat sini. Mari buat kerja sikit. Kembangkan dapat 25 tolak 40K 2 4 8 8 5. So tambah 16K kuasa 2. Negatif 4 dengan 2 cikgu darab dulu dapat negatif 8. Negatif 8K 2 darab negatif 4 negatif 8 darab 1 negatif 8 less than 0. Okey, susun cantik dapat 16K kuasa 2 tolak 8K. Sorry, bukan tolak 8K, tolak 48K ya. Tolak 48K. Ui, panjang juga ni ya. Tolak 48K. 25 tolak 8 dapat tambah 17 kurang daripada kosong. Sekejap cikgu dah confirm dulu. Takut ada kalis mistake kat sini ya. Kita punya 5 kita dapat apa? 16K 16K kuasa 2 cikgu rasa ada kesilapan ni. Cikgu dah nampak kesilapan cikgu. Sini 8 negatif 8K kuasa 2 ni. 8K kuasa 2 kan. Hampir tercedok di situ 16K kuasa 2 tolak 8K kuasa 2, 8K kuasa 2, negatif 40K sahaja. Nampak tertinggal K kuasa 2 je. Hampir-hampir melakukan careless mistake. Okey, so sampai ke peringkat sini guys, kita sebenarnya dah boleh gunakan kalkulator. Kita dah boleh gunakan kalkulator. Kalkulator yang kita nak gunakan adalah kalkulator kelas Swiss. Cikgu ulang balik semula. Kalkulator yang kita nak gunakan adalah kalkulator kelas Swiss. Okey, boleh ya? Alright. Okey, so kalau kita perhatikan kat sini, dalam kalkulator kita, dia ada fungsi kita punya ketersamaan kuadratik. Okey, di manakah fungsi kita? Tekan menu. Okey, tekan turun bawah, ambil equation tadi. Ni equation kan? Kalau kita nak gunakan untuk nak cari punca persamaan, nak cari minimum ataupun maximum point. Dan ke kanan ni lagi dia ada nampak inequalities. X, Y lebih besar kosong ni, nampak tak? Tekan sama dengan. Okey, dia tanya polinomial ke? Berapa polinomial degree kita? Sebab ni polinomial kan? Kuasa 2 kan? Maka tekan kuasa 2. Okey, kita tengok kat sini. Dia keluar senarai untuk kita punya kuadratik. Ya, kuadratik kita dan juga mana simbol-simbol kita. Mana simbol kita yang sesuai? Nampak kurang daripada kosong nombor apa? Nombor 2 kan? Jadi kita akan tekan nombor 2. Dia minta apa nilai A kita? Nilai A kita 8. Apa nilai B kita? Negatif 40. Dan apa nilai C kita? 17. Nah, ini jawapan kita. Sabar. Ini jawapan kita. Bagi desimal sikit. Gitu. Okey. Dia bagi jawapan gitu. Ya.
Jadi cikgu, apa ke panjang sangat jawapan dia? Jadi cikgu pun tak pasti sama ada jawapan betul atau salah. Tapi kita nak mengesahkan benda ni, kita buat cara, tapi step kena tunjuk lah. Okay, so first kita buat apa? Kita kena buat, lakaran kita mesti lakaran yang berbentuk senyum. Kenapa lakaran kita berbentuk senyum? Okay, lakaran kita berbentuk senyum sebab apa? Sebab graf itu adalah graf positif. Betul graf positif. Dan cikgu tulis jawapan dia dulu, boleh tak? Cikgu tulis jawapan dia. Nilai A tu kat depan tu Okey, yang ni adalah 0.469 469. Mana cikgu dapat ni? Kalkulator tadi tu. Nampak tak kat depan ni? Ni sini. Dan satu lagi adalah 4.531 4.531. Dan sebabkan dia tunjuk tu jawapan dia di antara, maka jawapan lorekan dia mesti kat sini. Okey, kita sahkan dulu. Okey, bila nak sahkan, okey, kita mesti samakan kita punya persamaan kuadratik tu sama dengan kosong dulu. Cikgu pakai pen warna maroon. Okey. So cikgu buat 8K kuasa 2 tolak 40K tambah 17 samakan dengan kosong dulu. Sebab kita nak cari nilai K1 dengan K2 kan. Okey, dalam kalkulator, kita pakailah persamaan kita balik. Okey, persamaan ni. Okey, polinomial degree kita 2. Okey, masukkan sekali lagi 8 negatif 40. Lepas tu 17 sempoi. Bukankah kita dapat 4.531 sama macam kita punya jawapan di sini tadi? Betul tak? Dan satu lagi nilai satu lagi. Satu lagi. SD. 0.469. Bukankah sama nilai kalkulator ni dengan kita punya tanda ini tadi? Samalah. Jadi untuk soalan ni, untuk negeri mana tadi? Negeri 9 ni, dia memang sengaja cikgu rasa dia biarkan dalam bentuk perpuluhan. Biasa kita akan buat dalam bentuk integer tetapi tak ada masalah untuk dalam bentuk perpuluhan. Tetapi jalan kerja mesti ditunjuk. Biasa kita buat pemfaktoran dulu kan. Tetapi yang ni tak boleh tunjukkan pemfaktoran. Sebab apa? Sebab dia bermain dengan perpuluhan yang tak boleh tukar kepada integer ataupun pecahan. Jadi nak buat apa? Kita kena tunjukkan step menggunakan formula X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagikan dengan 2A. Maka X kita adalah K lah dalam kes ni. So negatif B, ni B kita kan. So negatif 40 tambah tolak punca kuasa negatif 40 kuasa 2 tolak 4A8C kita 17. Dan kemudian you akan bahagikan dengan 2A, 2 darabkan dengan 8. Dan cikgu percaya bahawa bila you selesaikan kedua-dua jawapan ni, you mesti dapat K1 dengan K2 dengan nilai yang kita tunjukkan sebentar tadi. Cikgu yakin, ya. So you boleh sahkan. So bila kita dah dapat macam ni guys, tak habis lagi conclusion kita macam mana? Kenapa kita kena lorekkan di bawah ni? Sebab tanda ni kurang. Betul tanda kurang. Bila kurang mesti kita turunkan dekat bawah, lorekkan kita di bahagian bawah. Cantik lah. Dan apakah final answer kita? Maka kita tunjukkan bahawa nilai K kita di antara 0.469 dan juga kita punya 4.531. Settle masalah kita. Boleh? Ya, cikgu harapkan you dapatlah jawapan kita. Sebab dia nakkan kita punya apa tadi? Cari julat nilai K jika pelanggaran itu tidak berlaku. Maka cikgu carilah nilai K kita dan julat yang cikgu dapati bahawa dia berada pada julat yang cikgu tunjukkan pada skrin kita ini. Maksudnya nak memastikan bahawa kedua-dua persamaan locus ini tidak berlanggar di antara satu sama lain. Apa yang kita perlu buat? Kita nak make sure bahawa nilai K kita nilai K ni ya, tidak boleh mesti berada di dalam lingkungan 0.469 sampai 4.531. Barulah pelanggaran tidak berlaku. Apa berlaku kalau nilai tersebut lebih daripada 4.5? Apa berlaku kalau nilai tersebut kurang daripada 0.469 untuk K? Maka pelanggaran akan berlaku. Itu dia. Ya, jadi dalam soalan kita punya B, kalau tengok. Seterusnya cari kedudukan di mana mungkin berlakunya pelanggaran. Sekarang dia nak berlaku pelanggaran pula. Jika julat nilai K tersebut adalah K 3 sampai 6. Dia bagi K kita 3 sampai 6. So nilai K kita, dia kata nilai K kita 3 hingga 6 K 3 hingga 6. Dan guna nilai K yang sesuai dengan keadaan K ialah satu integer. Bila kita seterusnya, maksudnya soalan tu soalan daripada atas tadi. Betul tak? Soalan daripada atas tadi. Maka kita kena sesuaikan. Dan dia kata K lah kita punya satu integer. Integer maksudnya apa? Nombor tepat lah. 3, 4, 5. So kemungkinan nombor yang berada daripada sini adalah lebih daripada 3. 4, 5, 6 boleh tak? 6 tak boleh sebab tak termasuk. Maka sama ada 4 ataupun 5 sahaja. Dan nak memastikan pelanggaran itu berlaku, you tak boleh ambil 4. Sebab 4 berada di dalam lingkungan ini. Sebab bila 4 berada di dalam lingkungan ini, makna kata apa? Makna kata pelanggaran tidak berlaku. Sebab kes A tadi pelanggaran tak berlaku.
maka kita kena ambil 5. Sebab apa kena ambil 5? Sebab dia berada di luar kawasan yang jawapan A tadi. Supaya kalau di luar kawasan A ni, maka pelanggaran akan berlaku. Pelanggaran tidak akan berlaku hanya jika nilai-nilai tersebut berada dalam lingkungan termasuk 4 tadi. Sebab kita nak pilih 4, K ni 4 ataupun 5. Tetapi kita pilih 5. Sebab apa 5? Sebab dia nak pastikan pelanggaran itu berlakunya pelanggaran. Kalau dia kata tidak berlaku pelanggaran, you kena pilih 4 untuk lingkungan ni. Maka kita gantilah K kita sama dengan 4. Dia minta cari kedudukan kan. So gantikan K sama dengan 4 dekat mana ni? Cikgu gantikan K kat sini boleh? Sebab kita nak tahu titik dia, dia nak tahu titik pelanggaran. Maka ganti kat situ, kita dapat apa? K kuasa 2 5 kuasa 2 tambah 1 Y kuasa 2 ya, tambah 5 tolak 4 darab 5 Y kita tambah dengan 2 sama dengan 0. Okey, so kita carikan nilai Y dululah. Ini kuadratik ni kuadratik. Ini kuadratik ya, ini kuadratik. Alright. Okey, sorry tulisan buruk sikit ya. 26 Y kuasa 2 tambah dengan 5 tolak 20 negatif 15 Y tambah dengan 2 sama dengan 0. Okey, kita boleh pakai kalkulator dah sekarang. Untuk pakai kalkulator kali ini sebab kita nak cari Y1 dengan Y2, sekali lagi kita akan pakai equation ni. Polinomial 2, degree pun 2. Masukkan A kita 26. Okey, yang ni nilai A kita. Nilai B kita sama dengan negatif 15. Negatif 15. Dan C kita sama dengan 2. Okey, dapat. Dapat perpuluhan lagi. Sekali lagi tahu, you kena pakai formula ni ya. Pastikan you kena pakai formula ni untuk mencari Y. Sebab dia, cikgu tulis tu ya. Tapi jangan tercedok X pula. Formula X, tapi kita boleh gantikan Y. Apa Y kita? Y sama dengan negatif B. Ya. Negatif B, mana negatif B? B. B kita negatif 15. Ya. Tambah tolak, punca kuasa. B kuasa 2, tolak 4A. C. Alright, bahagikan dengan 2A. 2A 226. Okey. Dan bila you selesai kat sini, alright. So cikgu yakin sekali lagi. You kena tunjuklah cara you selesai ya. Dan cikgu gunakan nilai kalkulator tu sahaja ya. You kena tunjuk step dia. 0.368 lah, 67 lah. 678 78 dan Y2 kita pula tekan kalkulator sikit. Iaitu nilai dia 0.209. Okey, sabar, kita tak habis lagi. Nilai yang kita dapat ini baru nilai apa? Yang kita dapat baru nilai Y. Sebab dia nak titik pelanggaran, maka kita perlukan kita nilai X. Macam mana nak dapat nilai X? Nilai X boleh didapati dengan menggantikan nilai-nilai ini ke dalam kita punya persamaan ini ya. Persamaan satu tadi. So cikgu ganti teruslah ya. So X yang pertama sama dengan kita punya 3 tolak K kita tadi, kita dah pakai 5 0.3678. Untuk X2 pula kita pakai Y2 lah ya, pasangan dia. So kita pakai sama dengan 3 tolak dengan 5. 3 tolak 5 apa? Ni kan 3 tolak K kan, 3 tolak K kita pakai 5 tadi ya. 0.209 ya. Kita selesaikan guna kalkulator. Kita boleh cikgu pakai kalkulator. Tekan menu, tekan 1 lah, kita nak balik perasal. So 3 tolak dengan 5 darab apa ni? 0.3678. Okey, ini yang kita punya yang pertama, iaitu 1.161. Yang kedua, cikgu gantikan nilai belakang ni sajalah. 3 tolak 5. Ni kan, nampak kan? 0.209. 0.209. Okey, so nilai dia adalah bersamaan dengan 1. X2 kita sama dengan 1.955. Okey. Jadi inilah koordinat kita. Bila sebab dia sebut koordinat dia nak titik. Find the possible location mana? Cari kedudukan di mana. Kedudukan tu mesti kita punya XY kita lah. Kita gabungkan dalam bentuk koordinat. Yang pertama 1.161 pasangan dia iaitu Y tadi 0.3678. Yang untuk yang pasangan kedua dan atau pelanggaran dia berlaku di mana ni? X2 kita lah. Jangan tersilap 955 pasangan dia yang ni. 0.209. Okey, ini koordinat dua koordinat kita untuk jawapan yang seterusnya. Okey. So Negeri Sembilan dia meletakkan satu soalan yang cikgu boleh katakan aras yang agak aras baiklah, aras tinggilah. 8 markah guys, 8 markah ni. 4 markah. Jadi dia tak bagi semudah kebiasaan yang kita akan jawab. Biasa kita akan jawab untuk ketaksamaan linear ni, soalan ni bermain dengan ilmu integer kan.
Tapi soalan ni dia bermain dengan apa? Soalan bermain dengan kita punya nombor perpuluhan. Tak ada masalah. Cuma part sini cikgu kena ingatkan, kita tak boleh pakai pemfaktoran. Mesti tunjukkan dengan kita menggunakan kaedah formula, rumus ataupun kita punya penyempurnaan kuasa 2. So, better pakai rumus lah kan. Alright, so kita move kepada soalan yang seterusnya. Ini soalan ni daripada Sabah pula ya. Daripada Sabah. Diberi persamaan kuadratik 3x kuasa 2 terlalap ya, mempunyai hanya satu penyelesaian. Cari nilai P. Satu penyelesaian maksudnya apa? B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar, sama dengan kosong kan. Okay, keluarkan A kita. A kita sama dengan 3. B kita ni B kita negatif 6P negatif 6P. C kita sama dengan P. Dan kita masukkan ke dalam B kuasa 2 tolak 4AC. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar sebab satu penyelesaian, iaitu dua punca yang sama. One real roots ya. So dia jadi negatif 6P kuasa 2 tolak 4A. A kita 3, C kita adalah P ya, sama dengan kosong. So dapat 36P kuasa 2 tolak 12P sama dengan sifar. Kalau cikgu factorizekan P keluar, 12 pun boleh factorize. So 12, kita dapat 12P. 3P tinggal 3P tolak 1 sama dengan sifar. So maka P kita dapat dua jawapan. Sama ada P sama dengan 12P sama dengan kosong, P sama dengan kosong. So 3P tolak 1 sama dengan sifar. So P sama dengan 1/3. Oleh itu kita ada dua jawapan, P sama dengan sifar ataupun 1/3. So kita dah dapat jawapan P. Yang nak memastikan bahawa mereka ini hanya satu penyelesaian, nilai P ini boleh digantikan dengan kosong ataupun 1/3. Maka dia akan jadi kita punya hanya ada satu penyelesaian sahaja. Kalau kamu rasa macam nak nak test ya, nak verify, cuba masukkan P sama dengan kosong ke dalam persamaan ni dan cari X1, X2. Mesti dapat satu je penyelesaian. Ya. Sama juga yang ini, kalau gantikan 1/3 ke dalam ni juga, kamu masih akan dapat satu penyelesaian sahaja. Maka dia merujuk kepada B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Okey. Right, soalan B dia kata mempunyai dua punca yang nyata dan berbeza. Cari jumlah nilai K. By the way guys, tadi kuadratik biasa ya. Kuadratik biasa ni you boleh pakai kalkulator juga kan. Cikgu, macam mana you dapat 12P tu? Sebenarnya cikgu faktorkan 12P. Kan cikgu faktorkan. Tapi kalau you nak pakai kalkulator, dipersilakan boleh guna kalkulator. Kalkulator function kita sama jugalah. Pakai kita punya function tadi, kita ambil polinomial degree 2, masukkan A kita 36, B kita dalam kes ni negatif 12P, dan C kita adalah kosong. Nampak? Dapat X1/3 dengan kosong kan. Okey, part yang kedua ni adalah quadratic inequalities. Cantik. So untuk part yang kedua, kita nak selesaikan X kuasa 2 tambah X tolak 3KX. Cikgu pindahkan sebelah kiri semua ni dan tambah jadi pindah sebelah kiri. So nilai A kita apa? Nilai A kita sama dengan 1. B kita sama 1 tolak 3K. Ini kan B kita kan? Ya. C kita sama dengan K kuasa 2. Okey. So sebab dia two different roots, ya, kita akan pakai apa? Kita akan pakai B kuasa 2 tolak 4AC more than 0. B kita apa? 1 tolak 3K kuasa 2 ya, tolak 4AC lebih besar daripada sifar. Okey, kembangkan. Kita kembangkan K kuasa 2 Okey, kita kembangkan, kita dapat 1 tolak 6K ya, tambah 9K kuasa 2 tolak 4K kuasa 2 lebih besar daripada sifar. So susun je cantik. 9 tolak 4, 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1 lebih besar daripada sifar. Baik. Bila kita dapat sampai ke tahap sini, ya, kita nampaklah bahawa kita dapat 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1. Ya, kita dapat ketaksamaan kuadratik sekali lagi. Dan dalam kalkulator, kita boleh pakai kalkulator, tekan nombor B ni lah, B nampak ni B, ya, ni B, ataupun nak tekan ke kanan, tekan yang ini sama dengan polinomial degree dia 2. Okey, mana simbol yang sesuai lebih besar daripada kosong, yang nombor 1 tekan nombor 1. Kemudian kita masukkan A kita 5, B kita negatif 6. Alright, C kita sama dengan 1. Maka sebenarnya kalkulator ni dah bagi kita peluang untuk kita letakkan ataupun semak jawapan sebenarnya, ya. X kurang daripada 1/5, atau nampak dia asingkan X sebelah sana kan. Kita baca terbalik yang ni kita baca terbalik. Sebab dia tulis ni 1 kurang daripada X, tak nak tulis macam ni, kita terbalikkan dia X lebih besar daripada 1. Ini jawapan kita, tapi sabar dulu. You jangan terus bagi jawapan. Yang ni biasa kita semak saja pakai kalkulator. Tetapi jalan kerja macam biasa juga guys, ya. You kena buat pemfaktoran macam biasa. Okey. Tekanlah kalkulator untuk cari nilai ni. Ni sebenarnya nilai-nilai dia ni 1/5 dengan 1 ni.
Kan? Sebab sama juga kan, dalam ketaksamaan kuadratik pun dia berada pada punca-punca kita, berada pada Cx. Tak perlu cikgu pakai kita punya equate kita pakai nilai ni saja, iaitu 5k tolak 1, satu lagi ialah x tolak 1 lah, x tolak 1. Okay, so kita tunjuk sikit lah, 5k tolak 1 sama dengan sifar, k sama dengan 1/5. Satu lagi ialah x tolak 1. Bukan x k tolak 1 sama dengan sifar, k sama dengan 1. Alright. So kita buat bentuk senyum sikit, right, tanda sikit gitu, 1/5 dengan 1. Nak lorek atas ke bawah? Lorek kan di atas ni mesti di atas ni terbuka, maka diasingkan kiri dengan kanan. Maka jawapan kita pun mesti kiri kanan diasing. Nampak tak jawapan yang kita dapat tadi? Berdasarkan kalkulator tadi, dah berada dekat sini jawapan kita. Okey. Alright, boleh ya semua Okey, kita dah habis discuss 2 soalan. So kita mungkin bincang satu lagi soalan kat sini. Untuk soalan Melaka guys, untuk soalan Melaka. Diberi bahawa satu daripada punca-punca bagi persamaan kuadratik ialah negatif kepada punca yang satu lagi. Inilah hasil darab. Cari hasil darab. Ini bukan ketaksamaan lagi. Ya. Tapi tak apalah, cikgu bincang sekaligus untuk soalan ni. Mudah sahaja sebab dia kata punca-punca bagi satu punca-punca kita adalah negatif kepada satu lagi punca. Apakah punca kita? Kita tak tahu. Cikgu letak X pun boleh, tetapi elakkan X sebab takut confuse dengan punca X tu, kita letak alpha. Puncanya adalah alpha. Satu lagi punca adalah apa? Negatif alpha. Sebab dia kata negatif kepada satu lagi. Betul tak? Kan? Negatif satu lagi. Jadi cikgu boleh gunakan ini. Nampak ni? Ini kita punya apa? Ini adalah kita punya, ingat tak? HTP. X kuasa 2 tolak HTP X tambah HDP. Hasil darab punca sama dengan sifar. Yang ini kita punya dia dah susun cantik lah. Inilah kita punya hasil tambah punca yang tengah-tengah ni. Iaitu cikgu boleh letakkan sebagai negatif. Hasil tambah punca kita adalah alpha tambah tu jadi tolak lah. Sama dengan P tambah 3 ke tu? Negatif ni tak ada ni. Ya, so negatif, ni baru ada negatif ni. Negatif P tambah 3 ya. P tambah 3. By the way guys, yang ini pun kan, sebab alpha tolak alpha sama dengan kosong tau. Jadi maksudnya, you hanya tinggal P tambah 3 sama dengan kosong. So, P kita sama dengan negatif 3. Okey, tapi soalan bukan nak cari P. Soalan cari hasil darab punca kat sini. Kan? Hasil darab punca perasan tak ni? Iaitu kita punya HDP. Kan? Jadi, iaitu hasil darab punca, you tulis banyak-banyak sikit lah ya. Negatif P kuasa 2 kan? Negatif P kuasa 2 yang belakang tu. So, negatif dalam kurungan P kita baru dapat tadi. Kuasa 2, you dapat negatif 9. So, ini jawapan akhir kita untuk part yang pertama. Okey, now. Yang penting dalam bab ni, video ni, cikgu nak tunjukkan bahagian B ni. Nak tunjuk bahagian B. Okey, bahagian B dia kata, cari julat nilai X dengan keadaan fungsi kuadratik tersebut ialah negatif. Nampak tak? Bila kata fungsi tersebut menjadi negatif, kita boleh katakan bahawa fungsi ini akan menjadi negatif. Iaitu kita punya kawasan untuk image-image kita ya, adalah kita punya negatif. So, apa benda yang kita perlu buat? Kita nak tunjukkan bahawa keseluruhan function ini adalah kurang daripada kosong. Sebab negatif kurang daripada kosong kan? Okay. Jadi kita akan buat 6 tambah 5x tolak x kuasa 2 kurang daripada sifar. You nak pakai kalkulator terus pun boleh dah. Ingatkan tadi kan, B kita kan? Ni, degree kita 2. Yang mana sesuai ni? Kurang daripada kosong kan? Kurang daripada kosong sebab dia negatif. Pilih yang nombor 2. Masukkan A kita. Jangan tersilap Kalau you nak, you takut confuse, susun cantik balik dalam bentuk kita punya susunan. Gitu, kurang daripada kosong. So, you boleh masukkan kita punya negatif 1. Boleh. Masukkan negatif 1 untuk A, B kita 5, C kita 6. Nampak tak? Kalkulator terus bagi jawapan kita. Jawapan kita untuk soalan ini adalah solution kita lah X kurang daripada negatif 1. Satu lagi, you baca terbalik X lebih besar daripada 6. Okay? Jadi kalau kita nak buat macam mana? Kalau cikgu kan, kalau yang ini ketaksamaan kuadratik, cikgu cuba untuk positifkan dia. Boleh, tak ada masalah. So, bila kita positifkan dia, tanda semua berubah. Begitu. Simbol untuk tanda tadi kurang sekarang jadi lebih. Tak ada masalah. Dan kemudian you cari you punya apa nama? You cari you punya pemfaktoran, you akan dapat x tambah 1, satu lagi adalah x tolak 6. Okey, nilai x tambah 1, you tunjuk step sikitlah ya. So x sama dengan negatif 1, step perlu ditunjukkan ya, x sama dengan 6. Right? Maka you buat apa? Ketaksamaan kuadratik mesti didatangkan dengan package, kena lakarkan graf senyum. Sebab apa senyum? Cikgu dah positifkan ni dah, simbol pun dah terbalik. Kan? Lepas tu, you akan masukkan kita punya X1 iaitu negatif 1. Satu lagi adalah kita punya 6. Nak lorek di atas ke di bawah? Berpandukan simbol ini, baru cikgu terbalikkan tadi, dia di atas. Di atas dia diasing. So, bila diasingkan begitu, jawapan pun perlu asing. Beginilah, you letak sini atau sikit, ataupun O. Ya? Ini jawapan kita yang terakhir. Okay. Alright, so, jadi cikgu tunjukkan bahawa kalkulator Classwiz kita punya Casio juga boleh menyelesaikan soalan berkaitan dengan ketaksamaan kuadratik.
Jom kita recap balik macam mana kita nak selesaikan. Cikgu pergi kepada kalkulator kita balik. Kalau boleh cikgu nak besarkan sedikit untuk you tengok sikit gitu. Alright. Jadi kalau you tengok dekat sini, kalkulator kita berada banyak function. Untuk quadratic dia ada kita punya function. Yang pertama adalah menu, pergi dekat EQN. Turun bawah, nampak EQN. Right? So atau you nak tekan dekat alpha ni terus pun boleh sebab A kan, ni pun A kan. You tekan A pun you akan dapat benda yang sama, ya. Ataupun kita yang kedua adalah quadratic inequalities, ketaksamaan quadratic, you tekan ke kanan iaitu yang ini. Kita main dengan simbol ketaksamaan quadratic tu. Polynomial degree maksudnya kuasa yang besar kita biasa quadratic 2 lah, ya, soalan yang kedua. Maka dia bagi dalam kita punya pilihan kita nak lebih besar ke, kurang ke, lebih besar sama dengan atau kurang sama dengan. So gunalah kalkulator ini dengan sebaik mungkin sebab kadang-kadang bila kita dalam exam kita dah selesai semua, kita nak semak jawapan, maka jalan yang pintas ataupun jalan yang cepat, antara jalan yang cepat lah kita boleh gunakan kalkulator Classwiz ini untuk kita cari dengan pantas, ya. Kalkulator Classwiz ini dia boleh mencari kita punya minimum maximum point, dia boleh cari kita punya punca-punca persamaan X1 X2, mana kalkulator biasa boleh buat. Tetapi kalau kalkulator yang biasa bukan EX ni, dia tak boleh cari minimum maximum point. Dan ketaksamaan kuadratik pun boleh diselesaikan menggunakan kalkulator Classwiz. Okay? So by the way guys, terima kasih Cikgu Farid di sini. Bersama cikgu lagi dalam video-video yang seterusnya. Dengan kita punya video-video yang cikgu akan hasilkan berkaitan dengan penggunaan kalkulator inilah, dengan bab-bab yang lain juga. So semoga video cikgu ini dapat membantu serba sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai perbincangan video kita sebentar tadi. So untuk mana-mana pelajar yang nak dapatkan kalkulator Casio Classwiz 570EX secara original, ini original ni original. So nak tahu original tak original, you kena beli dekat official web store dia lah. So bagaimana nak beli ni, tak susah pun. Dia Casio ada, kita ada ada bekalkan ataupun ada jual secara online di Shopee lah. Jadi macam mana nak pergi ke Shopee? Tak payah susah-susah. Di bawah ni cikgu letakkan kita punya link lah, dekat description ni ada link. You klik dekat link tersebut, dia akan bawa kepada Shopee Mall lah. Shopee Mall yang mana official store untuk Casio. Jadi harga yang ditentukan kat sini adalah buat masa sekarang lah, untuk video cikgu tengah rekod ni RM99.50. Mungkin dia boleh turun ataupun naik bergantung kepada yalah mata wang kita lah, ya. So Casio ni import lah, bukan daripada dibuat di Malaysia, ya. Jadi kalau you tengok dekat sini, pastikan store yang you beli ni secara official casio.os, iaitu official store bagi Casio lah. Ni Shopee Mall bagi Casio. Dan harga yang diletakkan situ buat masa sekarang, video cikgu rekodkan pada berapa bulan ni, 28 bulan November lah 2022, RM99.50 dan dia bagi satu free face mask. Jadi kalau you beli satu kalkulator, you dapat satu face mask lah, Casio official punya face mask, ya. Jadi bagi cikgu you kalau nak dapatkan Casio ni, you bolehlah beli secara online melalui web store Shopee Casio ni, official, ya. Jadi pastikan yang you dapatkan adalah kalkulator original. Janganlah beli kalkulator fake ataupun daripada store yang lain. Mungkin kalkulator yang lain you dapat lebih murah. Kalkulator akan sama, ya. Jenama yang sama, model yang sama, mungkin ada yang fake di keluaran pasaran luar, cikgu tak sure. Tapi yang mana garanti daripada official web store Casio ni sendiri, dia menjamin bersama dengan warranty lah. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia ada dia ada function-function memang daripada Casio sendirilah. Jadi tak perlu risau lagi tentang tahan lama bateri dan sebagainya. Memang Casio jamin lah, yang ini memang official web store. So you beli daripada kita punya link website yang mana tertera di cikgu punya di video description di bawah ni. You klik saja dekat sana, you terus beli secara online. Okay? So para pelajar di sekalian, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa kepada video-video penerangan, video-video lain bersama dengan Casio Classwiz 570EX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.